warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Cikgu Nur Salhana binti Muhammad Arsyad dari SK Padang Pekan. Saya ingin berkongsikan cara menggunakan apps quizzes untuk kita beri kerja kepada anak-anak murid kita. Sekarang ni kita perlu bekerja dari rumah. Jadi pastikan anak-anak murid kita mendapat ataupun diberikan latihan dengan secukupnya. Sebenarnya platform paling mudah untuk kita beri latihan kepada murid adalah quizzes. Kenapa saya cakap quizzes? Sebab quizzes mampu, guru mampu menyemak semula hasil kerja anak-anak murid mereka. Lebih mudah macam tu supaya kita dapat menjimatkan masa kita untuk menyimak layan lembaran kerja satu persatu. Jadi sekarang ni kita boleh minta quizzes itu yang simak untuk kita. Okay, pertama sekali bila kita nak memulakan quizzes ni, bagi cikgu yang tiada lagi akaun quizzes, cikgu boleh buka Google. Jadi di Google ni cikgu type quizzes. Okay, cikgu type quizzes. Dia akan keluar, cikgu ambil carian yang pertama. Dari sini, okay, dia tengah loading. Dari sini, kalau cikgu tak ada lagi akaun quizzes, cikgu kena sign up dulu. Okay. Tapi bila cikgu dah ada, cikgu just sign in saja. Okay. Jadi senang. Cikgu sign up. Kalau cikgu tak ada lagi akaun quizzes, cikgu sign up. Senang cikgu sign up guna Google. Sebab dah ada dah. Kalau saya galakkan yang tu lah. Cikgu sign up terus guna Google. Okey, ni ada, katakan saya nak ambil, saya dah ada dah akaun ni. Okey, saya ambil dari akaun e-didik lah. Okey, dia minta password. So, kita enter password. Oh, okey. Tadi sebab saya dah ada, jadi saya akan terus masuk sajalah sebab bila saya login pakai akaun saya. Tapi kalau cikgu tak ada lagi, cikgu kena sign up dululah ya. Okey, ni saya dah masuk dah. Saya punya akaun, saya pakai Google je sebenarnya tadi, akaun Google. Cikgu kena setting password lah. Okay, dari sini apa yang perlu cikgu buat? Sebenarnya macam-macam features dekat sini yang kita boleh guna. Selalunya nak mudah, cikgu boleh find quiz. Ambil je, quiz kebanyakan ramai dah cikgu-cikgu di dunia ni. Mereka dah kongsikan berbagai-bagai quiz dalam ni. Jadi kita boleh cari. Okay, katakan hari ni saya nak mencari quiz berkaitan tambah. Okay, saya type je kat situ. Tambah. Dia keluar macam-macam dekat situ cikgu. Tambah sahaja. Okay, katakan yang ini, kuis yang ni telah dibuat oleh cikgu ni. Dia ada tulis dah nama dekat bawah ni. Berapa kali telah dimainkan, tak ada masalah kat sini. Dia cuma bagi maklumat ada berapa soalan dekat sini. Cikgu tengok, oh di sini dia ada 10 questions. Untuk yang bawah ni pula, cikgu lalu je kesa kat situ. Dia bagi juga berkaitan dengan kuis tambah yang ini. Ada 10 soalan juga di situ. Kita tengok yang kedua ni pun, yang ketiga ni pun ada 10 soalan juga. Jadi cikgu boleh pilih lah yang bersesuaian yang cikgu nak beri pada murid-murid cikgu. Ada macam-macam ni. Okay. Yang ini ada 15 soalan, soalan tambah. Okay. Katakan saya perlukan satu. Jadi saya klik pada mana-mana kuis yang saya berminat. Okay, soalan ni tadi saya dah check dah macam bersesuaian dengan budak-budak saya untuk jawab.
saya boleh pilih. Cikgu ni dah tolong buat dah. Saya nak beri pada murid saya. Jadi apa yang perlu saya buat? Saya assign homework. HW tu homework, okay? Saya ambil assign homework. Saya nak buat deadline kuis saya sampai bila? Okay, saya tanda kat sini. Hari ni 11 hari bulan. Katakan saya nak mereka jawab sampai 13 hari bulan April. Pukul berapa time ni kadang di default cikgu nak ubah ikut suka cikgu lah. Dan kalau kata kita ada Google Classroom, kita boleh assign terus ke dalam Google Classroom kita dekat select di bawah ni lah. Assign to class. Ni optional. Selalunya saya tak ambil pun assign to class ni. Saya terus je host game. Bila host game, dia bagi dekat kita dah ni. Murid boleh jawab bila klik dekat joinmyquiz.com and then enter this code. Nak lagi senang, cikgu boleh share link dalam Google Classroom cikgu, klik button ke atas ni ataupun cikgu copy link di sini. Klik saja. So dia kata link copy, share password in your favorite tools. Okay, kita dah copy dah. Lepas tu cikgu buka lah WhatsApp kelas cikgu ke apa ke, cikgu paste dalam tu link password untuk masuk ke quiz yang cikgu set tadi. Okay. Jadi di situ murid-murid cikgu boleh jawab lah. Cikgu bagilah dekat situ link ini untuk kelas latihan pada tarikh berapa-berapa hari bulan. Sila jawab. Tapi cikgu, saya nasihatkan cikgu pesan dekat anak murid cikgu, tolong type guna nama yang kita boleh kenal. Okay, jangan guna nama glamour macam tu. Okay, nama yang senang kita nak kenal mereka. Okay. Kemudian kita bagi mereka masa untuk jawab. Okay, dia jawab guna phone pun dah boleh dah. Tapi kalau ada laptop pun lagi baguslah sebab skrin dia lebih besar. Okay. Bila masa kita nak semak? Nak semak, cikgu boleh tengok dekat report. Dekat tepi ni, bahagian tepi tadi, saya ajar cikgu find quiz sampailah cikgu dah boleh hantar link kepada grup WhatsApp cikgu. Sekarang ni saya nak ajar cikgu macam mana nak tengok murid mana yang buat, murid mana yang tak buat. Okay, kita ada report, cikgu klik dekat report. Okay, cikgu tengok dekat sini, ni yang tadi yang kita buat tadi. Baru start 2 minit. Macam mana kita nak tengok report dia? Kalau ada banyak lagi quiz cikgu, dia senarai lah sampai bawah ni. Okay, cikgu klik je dekat situ, dekat bahagian tu. Kat bawah ni dia ada report. Tapi sebabkan yang ini dia tak ada. Tak ada lagi murid kita yang main. Sekejap nah. Saya nak tunjuk kat cikgu, saya nak tukar profile sekejap. Okay, saya log out sebab saya yang akaun ni saya tak ada ni. Dan selalunya saya bagi pada akaun yang lain. Saya login balik. Sekejap ya cikgu, saya login dulu. Saya selalunya bagi murid saya pakai akaun yang ni, akaun Yahoo ni. Okay. Dekat sini dah ada dah. Contoh report kelas saya. Sekejap ya, saya klik satu. Okay, bahagian report. Okay, ini sebenarnya assignment ataupun homework yang saya dah pernah bagi pada budak-budak saya. Okay, macam-macam. Matematik ada, bahasa Inggeris ada sebab saya ajar 2 subjek. Saya bagi dua-dua. Okay, contoh.
Macam ni baru complete 4 minutes ago. Total player murid saya buat ni 38 orang. Cikgu boleh tengok kat sini. Jadi saya nak tahu siapa yang buat, siapa yang tak buat. Kita klik dekat dia. Okay, dia buka. Dekat sini kita boleh tengok. Sebab saya pesan lah dekat budak-budak saya tulis nama sebenar. Jadi saya tengoklah, yang dapat 100 markah tempat pertama 2 kali percubaan dia buat adalah Irdina. Kemudian Sofia pula sekali saja percubaan dia. Kalau kita klik, kita tengok kat situ, soalan ni dia dapat berapa, betul semua, berapa masa dia ambil, dia tulis kat situ. Soalan ni dijawab dalam masa 12 saat. Betul. Okay. Dia sebenarnya senang cikgu, memudahkan kerja cikgu. Cikgu nak print sebagai bukti pun boleh di situ. Okay. Kemudian kita tengoklah sampai dengan Faiz, Aina, Farid, Zakwan. Ni semua anak-anak saya lah ni. Yang bawah-bawah ni, okay, dia sort ikut ranking ya. Ranking markah sebenarnya. Okay, macam ni Naufal Hakimi, dia salah 2 soalan. Dia betul 8 soalan. Tapi markah dia lebih tinggi daripada Izumairah. Izumairah salah 1 je. Dia betul 9, tapi markah dia lebih rendah dari markah Naufal Hakimi. Markah ini pula sebenarnya berdasarkan masa. Cepat lagi masa mereka buat, lagi cepat dan lagi banyak markah lah dekat situ. Sebenarnya quizzes ni memang menarik dan memudahkan cikgu. Okay, kita boleh check terus dekat sini. Saya boleh tengok budak-budak saya. Berapa orang yang ambil, yang buat, yang tak jawab. Jadi kerja ni memudahkan cikgu. Okay. Selain daripada cikgu cari, cikgu juga boleh buat sendiri kuis cikgu. Okay, cikgu ambil create new quiz. Cikgu bagilah satu nama kat kuis cikgu tu. Okay, katakan kita nak buat menambah nombor bulat sehingga 10. Contohlah kan. Yang bawah-bawah ni cikgu nak ambil pun boleh. Relevant subject. Okay, and then next. Okay, dia tanya kat kita, cikgu nak buat yang macam mana kuis cikgu tu? Poll, open-ended, fill in the blank, check, box atau multiple choice. Selalunya nak senang multiple choice lah. Okay. Dari sini cikgu boleh masukkan soalan pada kotak yang pertama. Katakan saya nak buat 3 tambah 5 sama dengan apa? Okay. Itu soalan saya. So soalan pula dah selesai, jawapan dia pula kita nak bubuh. Katakan kita bubuh jawapan yang betul dulu. 3 tambah 5, jawapan dia 8. Cikgu tanda siap-siap warna hijau, tik hijau kat situ. Sebab itu nak set sebagai jawapan yang betul. 3 lagi pilihan, cikgu buat jawapan yang salah. 7, 9, kemudian boleh satu lagi. 6 ke, okey. Cikgu jangan susah hati. Nanti kan pilihan jawapan ni dia akan apa nak kata, random tau. Dia tak semestinya yang betul tu duduk dekat atas saja. Okey, dia akan ubah. Setiap kali dia jana untuk murid yang berbeza, dia akan ubah. Ataupun murid tu nak jawab kali kedua, kedudukan soalan tu pun dah berubah dah. Mungkin soalan 3 tambah 5 tu, waktu dia jawab mula-mula duduk tempat pertama, nombor pertama. Tapi bila jawab kali kedua, 3 tambah 5 tu tak ada pada tempat pertama. Mungkin dia dah jumble up pergi ke soalan nombor 4 ke, soalan nombor 5 ke. Okay? Kemudian kalau cikgu nak masukkan image pun boleh, audio pun boleh, ikutlah kreativiti cikgu. Kemudian cikgu set masa. Selalunya 30 saat tu budak boleh jawab dah. Okay, and then cikgu save. Siaplah soalan yang pertama. Cikgu nak tambah soalan lagi. Add new question. Tu cikgu buat lagi. Nak yang macam mana? Multiple choice lagi. Okay, multiple choice lagi. Tu cikgu buatlah soalan yang kedua.
Soalan yang kedua, 2 tambah 2 sama dengan, jawapan yang betul kita set dulu letak atas supaya kita tak lupa. 5, 6, 3. Timer memang ambil 30 saat, save. Cikgu buatlah setakat mana yang cikgu nak. Katakan cikgu nak masuk 10 soalan, cikgu buat sampai 10 soalan. Kalau cikgu nak masuk sampai 20 soalan, cikgu buat 20 soalan. Selalunya anak-anak ni 10 soalan tu pun dah cukup dah sebab kadang mereka teruja nak jawab banyak-banyak kali. Jadi kalau kita bagi banyak-banyak ni tak apa nak sesuai lah. Okay. Lepas tu kalau kata kita dah selesai dah buat soalan semua, kita akan finish quiz. Kita akan finish quiz. Bila finish quiz, ikutlah kreativiti cikgu. Cikgu nak bubuh gambar untuk kenalkan quiz cikgu tu. Kemudian cikgu nak set yang lain-lain ni. Kalau saya just set yang untuk bawah ni je. Public, visible to everyone. Ambil yang tu. Okay. Kemudian, cikgu save. Macam ni dia minta lah kan. Okay, kita buh lah. Okay, save. Tu dia masuklah dekat situ. Save pada quiz yang kita dah buat. Lepas tu kita selesai dah buat semua, kita assign lah balik sebagai homework pada murid-murid kita. Macam saya memang dah ada banyak dah quiz saya. Saya buat. Ni yang dah saya buat. Jadi saya just ambil je. Cuma satu je yang saya nak bagi tahu cikgu. Quizzes ni dia maksimum untuk sekali quiz tu dijawab adalah 500 orang ataupun 500 kali, bukan 500 orang, 500 kali dijawab. Jadi kalau untuk kelas kita open bagi kelas kita sajalah. Lebih mudah macam tu. Kalau kita nak share untuk satu Malaysia guna tu, dalam 500 tu mungkin sekejap je. Habis dah. Okay, saya pernah buat jadi di sekejap saja. Bila kita ambil kuis orang, kita bagi pada murid-murid kita, kita set balik, jadi dia akan back to zero balik lah. Balik pada kosong balik lah bilangan tu. Okay? Sebab kita bagi homework melalui yang kita nak tu melalui kita. Bukan kita ambil, lain lah kalau kita ambil link yang kita jumpa dalam Facebook ke ataupun kita jumpa dalam WhatsApp group, Telegram group, kita ambil, kita copy dalam WhatsApp kelas kita. Tapi yang itu cikgu tak dapat tengok report sebab yang hanya boleh tengok report cikgu yang mula-mula bagi link untuk quiz tu saja. Jadi sebab tu nasihat saya, cikgu kalau nak tengok report kelas cikgu buat sendiri, assign homework sendiri dari akaun quizzes cikgu. Okay? Senang je cikgu. Cikgu terlebih rajin, cikgu buat sendiri soalan. Kalau cikgu kesuntukan masa, cikgu search saja quizzes yang sesuai dan assign homework pada murid-murid cikgu. Okay, itu saja cikgu. Saya rasa perkongsian saya berkaitan dengan quizzes ni harap dapat membantu cikgu untuk memberikan latihan kepada murid-murid cikgu dah. Dan dia sebenarnya memudahkan cikgu sangat-sangat sebab quizzes tolong semak untuk cikgu. Cikgu tak perlu nak semak kerja murid cikgu guna digital ink ke apa ke. Dan lagi satu link tu cikgu boleh share dalam Google Classroom cikgu ya. Okay, itu saja perkongsian saya. Terima kasih. Bye.